Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua anak murid cikgu? Sihat? Okey, pada hari ini kita sambung pelajaran kita pada yang lepas, iaitu bertajuk bentuk muka bumi. Baik, pada hari ini kita akan membincangkan topik berkenaan tentang kepentingan bentuk muka bumi. Okey. Antara kepentingan bentuk muka bumi ialah pelancongan, ekonomi, kawasan tadahan air, peladangan dan pertanian. Okey, baik. Pelancongan. Okey, pantai dan tanah tinggi dijadikan tempat pelancongan. Okey, kita lihat contoh yang pertama, kawasan pantai. Okey, baik. Ini adalah contoh-contoh yang cikgu ambil daripada internet, iaitu pertama, pantai Teluk Cempedak yang berada di Pahang, dan gambar yang di bawah ni adalah gambar pantai Cenang di Kedah. Okey, pantai Cenang di Kedah, siapa pernah pergi? Dekat Langkawi sana tu. Tu contoh pantai. Dekat Johor pun ada pantai. Kita ada pantai Minyak Beku, kita ada Desaru, kita ada Teluk Gorek, pantai Air Papan, Teluk Sepang, Kota Tinggi. Banyak lagi pantai. Dekat Johor pun ada. Cuma buat masa sekarang ni kita tidak berpeluang untuk pergi ke pantai kerana COVID-19. Tak apa, kita tunggukan, kita berdoa, kita sabar. Okey, yang kedua adalah kawasan tanah tinggi. Kita tengok gambar yang pertama tu, dia atas bukit tu, sejuk tempatnya, iaitu Genting Highland dekat Pahang. Okey, Genting Highland tu dia ada hotel, dia ada taman tema permainan. Sesuailah untuk awak main kat siapa, bermain dan bercuti di sana. Okey, gambar yang kedua adalah Bukit Fraser. Bukit Fraser juga di Pahang. Okey, baik. Dekat Johor ada tak kawasan tanah tinggi yang dijadikan tempat pelancongan? Okey, setahu cikgu dekat Keluang ada, tapi dia bukan tempat pelancongan, dia tempat rekreasi, iaitu Gunung Lambak, dia ada Gunung Blumut. Ya, kalau dekat Mersing kita ada apa? Gunung Arung. Dekat Tangkak sana kita ada Gunung Ledang. Kat sana adalah kawasan tanah tinggi, ya, tapi untuk rekreasi dan aktiviti pendakian. Okey, baik, seterusnya ekonomi. Kawasan kilang dibina di atas tanah pamah dan peternakan ikan di kawasan sungai dan pinggir laut. Baik, contoh kawasan kilang. Okey, ni contoh gambar di kawasan Kulim High Tech Park, Kedah. Dekat Kulim. Kalau dekat Johor, dekat mana kawasan kilang? Dekat Pasir Gudang, dekat Keluang pun ada kawasan kilang. Kawasan perikanan Temeloh Pahang, dekat Temeloh. Yang ni dia di tepi sungai. Kalau dekat Johor, dekat mana? Dekat Kongkong sana tu. Dekat Kongkong ada, dekat Pontian ada. Kawasan perikanan, mana ikan itu dibela di dalam sangkar dekat laut ataupun dekat sungai. Seterusnya, peladangan dan pertanian. Okey, pertanian dan peladangan juga dijalankan di kawasan tanah pamah dan tanah tinggi. Okey, baik. Pertanian di tanah tinggi. Okey, di Cameron Highland Pahang, di mana seperti mana yang kita tahu, dekat Cameron Highland ada apa? Pokok teh, strawberry dan pokok-pokok sayur banyak, ya. Pokok buah-buahan banyak kat sana, pokok sayur-sayur pun banyak dekat sana, dekat Cameron Highland. Okey, baik. Seterusnya, kawasan pertanian tanah rata, Jelapang Padi, Kedah. Dia ada kawasan padi yang sangat luas. Okey, selain itu juga kawasan tanah tinggi, ya. Contoh kawasan tanah tinggi kita tengok di Sarawak. Okey, dekat atas-atas di lereng-lereng bukit di Sarawak banyak ditanam pokok radi hitam dan ada juga ditanam padi huma. Dan juga di Sabah, di lereng-lereng bukit di Sabah banyak menanam padi huma dan kelapa sawit. Ya, baik, seterusnya. Tanah tinggi juga berperanan sebagai tempat kawasan tadahan air. Contoh-contoh Okey, kawasan tadahan air ni maksudnya adalah dekat bukit tu, okey, bukit berfungsi ataupun gunung berfungsi sebagai tempat kawasan tadahan air. Okey, bila kawasan tadahan air tu adalah dekat situ ada air terjun yang cantik, ada sungai yang cantik. Okey, kita tengok contoh yang pertama, kawasan air terjun Sungai Ciling dekat Selangor. Dan yang kedua tu dekat dengan tempat kita, iaitu kawasan air terjun Kota Tinggi, Johor. Ni kawasan tadahan air. Air terjun tu datang daripada mana? Daripada hujan ni kan? Bukan. Air terjun itu datang daripada air mata air yang terdapat di gunung
ataupun di bukit. Sebab itulah kita tidak digalakkan untuk menarah bukit, menebang hutan. Kita tidak digalakkan kerana hutan, bukit dan gunung adalah tempat yang penting untuk kawasan tadahan air. Okey, baik. Okey, kita ulang balik ni. Kita ingat balik pembelajaran kita pada topik ini. Bentuk muka bumi terdiri daripada gunung, bukit, sungai, paya, tasik, tebing tinggi dan pantai. Bentuk muka bumi dapat dikelaskan kepada tanah tinggi. A. Tanah tinggi iaitu gunung dan bukit. B. Tanah pamah iaitu sungai, paya dan tasik. Dan yang ketiga C. Pinggir laut iaitu tebing tinggi dan pantai. Okey, baik. Bentuk muka bumi penting untuk ekonomi, kawasan tadahan air dan pelancongan. Okey, baik. Sekian itu saja daripada cikgu pada kelas kali ini. Dan jangan lupa, cikgu ada sediakan latihan yang cikgu telah berikan di dalam grup Telegram kelas masing-masing. Dan cikgu harap anda dapat membuat kerja tugasan yang cikgu berikan.